Surat 5 bagi hingga ketiga. Sabda Nabi. Hadis tu dah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Sahih tu satu darjat daripada banyak darjat hadis Nabi lah. Waktu untuk kita reti masalah istilah-istilah hadis sahih, hadis hasan, sahih li ghairihi, hadis dhaif, dhaif jiddan, maudhu' dan sebagainya. Waktu kita kena mendalami ilmu mustalah hadis. Kadang-kadang sesebuah hadis tu pun ya ulama khilaf pun ada. Ada ulama menghukum ke sahih, ada ulama lain menghukum ke dhaif. Bahkan hadis maudhu' pun setengah ulama ada yang hukum palsu, setengah ulama kata tidak siapa palsu, dhaif sahaja pun ada. Tu kita kena duduk dalam bidang dia lah, dalam bidang hadis. Nabi bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa sawmi ramadana wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Hadis ni daripada Sahih Muslim, riwayat daripada Imam Muslim. Dia ada lagi hadis yang seumpama ni, makna sama tapi lafaz yang berlainan. Itu dalam riwayat-riwayat Imam hadis hak lain pula. Artinya sabda Nabi dibenakan pekerjaan Islam itu. Kalau kira asal tu hadis tu bunyal Islam, dibina Islam. Tapi dia tafsil selalu, dia buat terjemuh serta tafsil. Dia huraikan selalu. Dibina ke pekerjaan Islam itu. Mana nak boleh dikatakan orang Islam tu ada pekerjaan. Ada benda-benda yang dia kena buat di atas 5 perkara ala khamsin. Seolah-olah 5 ni tiada agama lah kita panggil. Ya sebenar-benar tiada agama tu semaya tu lah. Tapi kalau ambil kira hadis ni, kelima-lima tu mana Islam terbina di atas 5 perkara ni. Mana 5 perkara tu? Yang pertama, menyaksi dengan makna memperakui dengan hati dia, mengakui dengan hati tiada Tuhan melainkan Allah. Tu menyaksi tu pun kena faham molek lah. Menyaksi dengan makna memperakui dengan hati. Sebab bahasa kita ni kalau kata menyaksi ni makna kita tengok lah. Biasanya lagu tu orang duduk di mahkamah tu menjadi saksi, makna dia kena nampak, dia kena tengok, baru boleh dikatakan dia tu saksi. Dia bukan makna tu yang dikehendaki. Makna menjadi saksi mengakui dengan hati. Ya dia boleh memperakui tu sabit ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, lagu mana dia nak mengakui, mempercayai, meyakini satu-satu perkara tu? Mesti ada ilmu. Lepas tu pula
bagi dia ada ilmu, bagi dia reti, dia tahu tu. Kadang-kadang dia reti, dia tahu, dia pegang tu kemah, yakin. Kadang-kadang dia tahu pun pegang tak berapa yakin. Sekadar tahu sajalah. Supaya kita duk dengar-dengar orang cerita. Tahulah. Dengar-dengar cerita kata ada accident, dengar-dengar gitu ya. Berapa orang mati, apa tu tak nyata molek. Tak siapa tangguh yakin. Maka dalam bab keimanan wajib kita tahu serta yakin. Nak yakin tu mesti mendatangkan dalil-dalil kalau bab iman. Kena cara dalil-dalil pula. Dalil ada dua pesing, dalil nakli dengan dalil akli. Dalil nakli pesing naqal, diambil daripada Quran hadis, dipindah daripada Quran hadis. Tu dia panggil naqal. Lepas pula dalil akli, secara akal hak kita kena fikir tilik. Kita fikir molek, benarlah kata gapo kita pegang tu sengerti sungguh. Lepas dia ada dalil kejap lah kita pegang tu. Dia tangguh yakin sengerti dah lah. Kerana ada dalil. Kalau tak ada dalil ni semata-mata percaya lagu tu ya. Jadi bila kita belajar, kita pun meyakini beserta dengan dalil, tu baru dinamakan iman. Tu baru panggil iman tu. Maknanya kita belajar sehingga kita siapa tahu tu pula kita yakin, bagi kita tahu, bukan sekadar tahu saja. So apa Yahudi tu, dia bunyi kata ada dah nabi terakhir lahir dah. Nak mari ke Madinah ni. Dia tahu. Dalam kitab dia pun dia tahu. Memang nabi terakhir ni ada. Tapi bila nabi siapa, popok dia ni pergi tanya pendeta-pendeta. Hak dalam kitab kita duk sebut nabi terakhir ni, hak ni dah ke? Pendeta dia pun kerana ada kepentingan, takut demo ni lari, hilang pengikut, hilang pengaruh, dia pun kata bukan lagi. Hak ni hak plesu lagi ni, bukan lagi ni hak ni. Di demo ni pun tahu dah, tapi yakin tu tak ada. Tahulah kata nabi ni. Apa dia demo ni kita sendiri tengok pun ciri-ciri nabi ada. Tapi tak apa-apa pendeta kita kata bukan lagi. Mana sekadar tahu tapi yakin tak ada. Tak boleh lah. Kita tahu tu wajib sehingga yakin. Lagu mana nak sampai yakin? Mesti ada dalil. Dalil pula wajib dua dalam bab akidah. Dalil akli dan dalil nakli. Cukup ni baru dinamakan iman yes benar. Iman ya sahih maknanya. Iman banyak perekat iman ni. Iman taklid, iman sekadar mengikut. Ni dosa ni. Sekadar turut orang kata Tuhan adalah. Mana dalil tak tahu. Allah Ta'ala sifat sekian-sekian. Ikut orang dalil tak ada. Tu iman taklid, dosa lagi tu. Dosa lagi. Bila ada cukup dalil iman ya sahih, baru lepas kita daripada dosa. Tu. Bahayanya dosa dalam bab keimanan ni, dosa dia berjalan 24 jam tak berhenti walau duk tidur sekalipun. Tu beza. Kalau dosa orang judi tu, dia judi seminggu sekali tu lah tanda dosa. Lepas tu dia tak judi dah, tak ada lah. Sekali tu lah tanda. Dosa orang berzina, sekali dia berzina tu sekali tanda. Minggu depan pula tanda, tak ada lah. Tapi dosa bab iman ni, duk tidur pun duk dosa gitulah. Sebab kewajipan tu ada semua. Iman ni wajib semua, wajib sentiasa meyakini Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan beserta dengan segala dalil-dalil. Wajib semua dia kena tahu. Dia kena reti tu, dia kena pegang tu, wajib semua. Bermula bila? Bermula daripada balik. Lepas pula dia pun tak belajar, tak reti kewajipan tu. Siapa umur 40, 50, 60, jelas macam rasa. Walau duk tidur sekalipun. Juga kewajipan tu ada. Nampak tak? Sepatutnya hak ni lah yang perlu kita utamakan.
Ia perlu kita tekan sangat. Nah, bahkan kalau kita juruh dah sekalipun, kalau bab keimanan kita tak lepas duk dosa situ ya. Walau juruh dah pun. Umur 50, 60 tu main sejik dah. Duk ngaji dah. Tapi bukan ngaji bab iman. Main sejik molek dah. Kecek pun juruh dah dulu, pongoh dulu. Tak boleh senang sikit. Lah ni kecek pun juruh sabar tu tu dah. Masuk kedai makan dia lah belanja makannya. Habis orang dia belanja juru dah nampak. Tapi kat bab keimanan tidak selesai, duk dosa situlah dia. Tak habis. Tak habis. Ya. Berimeh. Kat email taklid tadilah misalnya. Dia tidak belajar ke, dia sekarang tunggu orang. Email taklid. Tunggu orang gitu dosa 24 jam tu. Moga kewajipan dia belajar tu ada sama. Nampak tak? Email taklid ke ataupun tak rajin belajar bab iman, bab akidah, ada dosa sama. Kenapa? Kalau dia tak ngaji dia ada dosa gitu. Kalau ngaji kan lepas lah. Walau dia tak buat kan? Yalah walaupun dia tu juru lah kita kata. Tapi kerana iman dia tak lepas, kewajipan iman ni, tak belajar, tak mengetahui dalil-dalil, dosa. Ada dosa gitu. Tapi orang yang meninggal dah ni kena memperbanyak harap. Kita harap Tuhan apa gitu je lah. Dah nak buat guna. Tapi dosa tu dosa lah. Maka iman ni kita cara dia tapuk kan. Dia juruh ke sedekah ke zakat ke nak letak atas dia. Tak ada iman ni tidak sempurna, tapuk tak ada, maka rasa habis semua amalan. Tak ada. Maka kalau orang-orang meninggal dah, tak harap Tuhan apa gitu jelah. Dia jatuh kafir dak iman taklid ni. Cuma dosa. Tangga iman dosa. Kafir tu tidaklah. Kadang-kadang ia jadi tak cara ke ilmu akidah ni sabit kita suasana pengajian. Kita besar-besar tu hak ditekannya sekolah lah. Ditekan sekolah ngaji matematik, ngaji sains, ngaji bahasa Inggeris. Kita ditekan lagu tu. Jadi bawa ke besar pun duk lagu tu dah. Dia cari ya tu dah. Siapalah ngaji you gapo, siapa kerja, boleh master, boleh PhD tu BU tu kan. Boleh kerja tu. Kalau cari ilmu agama kan carilah. Jumpalah. Rupanya duk ada dosa lama kening. Khabar umur 30. Bila kerja tu cari-cari jumpa. Ataupun setengah Tuhan nak tolong tu kan, salah beli rumah kat masjid kan. Ada orang ngajar tu duduk dengar-dengar lah, wajib tahu kena kau. Ingat kau tak wajib. Tu dah. Ingat kau kita ni nak jadi doktor kan, mana ngaji kok bidang perubatan lah. Tu dah. Kalau kita nak jadi gapo, cikgu kan, mana kita jago ngaji bidang kita lah. Tapi dia dengar di masjid, gitu kena kau. Tuhan pun tarik. Pergi ngaji lesar ilmu akidah. Biarlah umur 30 dah pun. Dah nak buat guna. Tapi hak setengah jauh tu kan, Tuhan letak jauh-jauh sungguh. Ada orang mari jumpa dah kita ustaz kosong sungguh. Tu dah. Umur 60 50 lebih lah. Kalau kita kat ustaz baru ngaji ni, kita ni kosong sungguh. Bukan kata kosong lagu mana. Dia kata kosong tak 3/1. Tu sifat-sifat tu harga podok tak aja belajar ke abuk tu. Kosong sungguh. Tempat semaya gapo, semaya pun tak aja belajar dia tu. Tu orang sungguh. Tu dia kata dia kosong sungguh tu. Tu dah. Dah buat guna. Nak tobat-tobat gitulah.
Tu kalau ada kemampuan lagi, duk gagah lagi tu, wajiblah kita pergi belajar. Wajib mendahulu ke takut, kena takut. Sudah dah lah, salah dah lah kita ni. Memang kena takut lah. Supaya kita pergi belajar. Jangan duk royak dia jangan takut. Lama itu kau tak belajar lama ke? Wajib gini Allah takutlah kita. Jangan takut, kita belajarlah. Nah, kena suruh dia takutlah. Memang kena takutlah pasal kita lewat dosa banyak. Apa kita nak bekal lepas pada kita mati tak cukup. Memang kena takutlah. Ada takut sengerti, pergi belajar. Jangan duk main takut tak belajar. Pergi belajar. Tu kalau ada kemampuan. Pada setengah-setengah orang ni, bila dia sakit itu duduk atas lembek gapo tu gak, dia pun duduk dengar kan. Anak dia pasal orang ngajar. Patut jaga orang sakit ni pasal orang ngajar lah, pasal orang ngajar akidah, fiqh, tasawuf. Jangan duk pasal Quran saja. Nah, pasal Quran tu bagi hak tidak wajib pun. Hak wajib ni akidah, fiqh, tasawuf ni. Tiba-tiba mak ayah kita, tok nenek kita sakit, dia tak ada nak menyelesaikan akidah, fiqh, tasawuf. Pasal lah kita anak beranak ni pandai dah buat IT sikit, pandai buka YouTube gapo, pasal lah wajib-wajib dia kena tahu tu. Nah, pasal kalau duk pasal Quran tak selesai go. Cuma dah ni dia sakit, tak ada kemampuan dah. Dari segi kaedah dalam tasawufnya, kalau orang hak siapa pada tahap tak ada kemampuan dah, tak perlu dah memperbanyak ke takut, dia cuma kena memperbanyak ke harap. Dan kalau dia takut pun nak buat apa dia? Dia tak mampu dah nak bangun, tak boleh. Orang mu takutlah nak pergi ngaji, nak pergi betul semula. Dah kalau takut nak pergi ngaji kan? Tak boleh, tak ada apa juga. Nak suruh anak-anak usung, tak usung lah. Tak ada masa. Lepas tu kena memperbanyak ke roja harap. Harap gitulah. Harap Tuhan maaf. Hak tak ada tu mana-mana hak salah tu harap Tuhan maaf. Moga hadis pun ada. Hamba aku mari berjumpa aku dalam keadaan membawa dosanya sepenuh langit bumi, kata Allah. Ada hadis kursi. Hamba aku mari ngadak tu dengan makna baki hidup semula dia pada hari kiamat dalam keadaan membawa dosa sepenuh langit bumi. Banyaklah, nak ayat banyak penuh langit bumi dosa seorang. Maka aku memberi kepadanya keampunan aku. Ia lebih luas daripada tu lagi. Keampunan aku tu lebih luas daripada langit bumi lagi. Kalau dia ada sakit, gitulah baca hadis tu lah dia. Harap banyak tu hapung, moga ada dalam hadis begini. Gitulah supaya dia memperbanyak ke harap sebaik dengan Allah. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku di atas sangka hamba aku. Hadis kursi juga tu. Ada hamba aku suka aku nak apung, aku apung lah. Dah tak ada kemampuan nak buat kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak memberatkan kecuali atas kemampuan dia. Tu orang hak tak mampu. Kita duk gagah lagi ni, jangan duk nampak hadis tu saja. Jangan duk nampak tu saja. Keampunan Tuhan luas pada langit bumi. Jangan duk nampak tu saja, duk gagah lagi ni. Seorang perempuan ahli ibadat, Nabi kita zaman dulu. Nabi kita di zaman dia, ada perempuan di zaman dulu. Ahli ibadat. Apa kitab dia lah. Shaimun nahar, berpuasa pada siang hari. Qaimul lail, bangun semaya pada waktu malam. Pero seekor kucing kurung tak wi makan, mapuh kucing. Ahli ni aku, kata Nabi. Kucing seekor dia tak maya. Dia tak puasa. Shaimun nahar. Tapi kes kucing seekor mapu. Dia tak wi makan. Masuk ni aku, kata Nabi. Tu kena ingat tu hadis tu dah kita mampu lagi ke? Jangan duk main tu hapung. Janganlah gitu. Ngajilah betul semulalah. Pasal ingat kata kucing seekor pun tu bubuh dengan aku. Apa kita ni jahil akidah. Ni maya tak betul.
Tu kena ingat hadis tu tu. Nah. Kalau sakit tu buka hadis tu hak bunuh 99 orang tu. Bunuh 99 orang, berasa nak taubat pergi jumpa Tok Aling. Tanya, hamba ni lagu mana bunuh 99 orang tu. Boleh ke nak taubat? Tok Aling ni kata, "Hei, tak boleh dah. Mele-mele orang nak sabuh dia nak taubat ke mana?" Ni. Ni Tok Aling kucing lah. Tok Aling sengah tidak ke. Aling kucing. Tu. Tak boleh dah nak taubat lagu mana ya tu 99 orang dia mau bunuh. Ya nak marah orang pongoh. Jak pula sore ni lagi. Cukup 100. Cukup 100. Jumpa pula satu orang alim lain tanya pula. Ni alim sengerti ni. Dia pun royak, dia bunuh orang 100 orang dah. Boleh lagi kena taubat. Dia mana kata, "Oh boleh, tak ada berapa boleh lebih lagi pun. Tuhan boleh apa lagi ya tu." Lepas tu lagu mana dia nak taubat? Mula-mula kena tinggal lah negeri demo ni. Muka tempat demo duduk ni tempat orang jahat saja. Dia kalau nak taubat betul kena tinggal gigi lain. Pergi tempat orang ngaji, pergi tempat orang berilmu, pergi tempat kita boleh nadah ilmu. Jangan duduk sini. Duduk sini takut punah pula. Pasal orang jahat ramai. Dia pun okey nak taubat molek dah nyesal molek tinggal negeri dia, tak ada siapa di tempat hang molek mati tengah jalan. Ni. Allah Taala pun apa dosa dia wala tak ada buat amal gapo lagi pun. Tak ada buat amal lagi pun. Orang-orang sakit gitulah royak tu lah dia. Seduk bimbel lah, seduk memikir manalah. Tu boleh apa. Tapi sambil-sambil tu dah kita anak beranak ni pandai IT sikit kat tolonglah pasal orang ngajar dia. Tapi pasal hak wajib-wajib lah. Ngajar hak wajib-wajib. Akidah fiqh tasawuf banyak dalam internet tu. Pasal dia biaya dengar. Yang hidup pasal orang-orang ngajar bak gapo? Bak rumah tangga gapo? Gulawe tok bang do. Ni. Ni munasabah pasal ngajar bak rumah tangga. Kitab muhimmah tu bak laki bini. Pasal wak gapo lagi nyok tu. Kena pilih molek tengok molek. Kita orang jaga orang sakit ni makna banyaklah. Tu dah. Saya yang buat itu tok dia sakit meninggal dah tok dia. Bagus dia. Tok dia sakit tu dia tanya tok sifat 20 lesah dah ko. Dia kata hang ngaji dah mula. Tok faham molek ke? Faham kata. Tak apalah tok faham gak. Kalau tok tak faham, kita nak tolong baca. Tok kata faham dah ngaji mula. Tak apalah. Baguslah gitulah sepatutnya. Ujung-ujung hayat dia tu mana kita nak menyelesaikan kewajipan. Tanya bab semaya be dia lagi mana? Semaya dulu ada kok tinggal tak ada qada. Puasa lagu mana? Gitulah wajib-wajib tu nak wilasa. Bab deki, bab sifat hati deki sombong tu mungkin tak ada dah, muka tak cekak dah. Tak kira deki lagi. Jaga golik-golik kan tak ada lah nak sombong ke apa lagi nyo. Masa nazak tu mungkin dia hilang akal tu. Tak kena kecek dah masa tu. Ajar-ajar ngucap gitulah. Boleh juga Nabi suruh baca Yasin di sisi orang yang hampir mati. Bacalah Yasin kepada orang mati di kalangan kamu. Setengah ulama tafsir orang yang hampir mati di kalangan kamu. Buka surah-surah Yasin tak apa juga. Masa tu tak ada bahasa kecek dah masa tu. Nazak dah. Tak kena pergi ngajar 420. Ni, gula orang nazak tak khabar apa dah. Di atas 5 perkara, yang pertama menyaksikan. Makna belajar biar retilah beserta dengan segala dalil-dalil baru jadi iman yang sebenar. Kalau tidak sekadar dia panggil dogma. Tu dogma ni apa dia? Pergi ke orang lain pergi. Ataupun dia dimasuk ke dalam akal dia lagu tu.
Dia tak ada dalil, tak ada gapo lah. Cuma kat ya bodoh lagi orang duk royak dia pun pergi. Tuhan ada ya bodoh lagi duk dengar. Ada Tuhan tu. Mana dalil tak ada. Tu dia panggil dogma, bukan iman, bukan. Menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah. La ilaha illallah. Quran pun berkata fa'lam, hendaklah kamu ketahui bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wajib mu kena tahu. Tu mana perintah kata fa'lam dengan fi'il amar. Tuhan perintah mu kena tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Apa nak tahu boleh dengan tidak ngaji. Tu dia. Tu hak mustahak sekali dalam rukun Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah kita panggil. Dan bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah. Bahawasanya Nabi itu sebagai Rasul. Kena wi kemah molek, kena wi kejak molek juga. Dia kata Nabi itu sebagai Rasul, apa dalil? Semua orang boleh mengaku jadi Rasul belaka, tapi kat dalil mana? Kita pun boleh nak mengaku jadi Rasul. Mengaku bawa dalil kata demo ni Rasul. Bawa bukti. Maka gapo bukti kata Nabi itu sebenar-benar Rasul? Dibekal ke mukjizat. Dibekal ke mukjizat kepada dia. Pas sifat-sifat Nabi itu pula gapo dia? Kena bererti pak sifat yang wajib, lawan pak sifat yang mustahil. Tambah lagi sifat yang harus, sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan itu pun kena ngaji biar tafsil juga. Nabi itu bersifat dengan sifat kemanusiaan. Kena faham molek juga tu. Sifat kemanusiaan, ia tidak mencederakan martabat dia sebagai Nabi. Betul lah, Nabi ni manusia, boleh bersifat dengan sifat kemanusiaan, tapi ia tidak mencederakan martabat dia sebagai Nabi. Kalau hak cedera martabat, hak ni bukan ada di dia, tak boleh ada sifat tu di dia walaupun dia ni manusia. Contohnya hak kita dengar seumur apa dia? Nabi Ayub sakit sampai kudi. Tidak gitu? Kudi habis kulit sampai bini pun lari. Jadi dengar gitu kan? Kudi bang busung berulak siapa, tapi Nabi Ayub sabar. Kudih ni jatuh kedok martabat Rasul. Jatuh martabat ni. Kalau kudih sikit tu benarlah, tak apa. Tapi kalau mai kudih banyak siapa naik berulak siapa bini pun lari bang busung, orang tak boleh nak dekat, jatuh martabat. Pas kisah ada tu, tak betul lah tu. Moga asah akidah ke, walaupun dia bersifat dengan sifat basyariah, ia tidak menjatuhkan martabat. Lah ni jatuh martabat ni, dia nak dakwah lagu mana? Nabi wajib, Nabi dan Rasul ni wajib siapa ajaran agama. Tiba-tiba dia ni kudi, orang nak dekat pun bang busung. Orang jadi pakat lari, habis bini-bini pun lari. Hak ni jatuh martabat tak betul ni. Cerita ni tak betul. Dia sakit tu benarlah, Quran pun ya. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad-dur. Aku disentuh dengan suatu mudarat, suatu kesakitan. Aku sakit, betul lah. Tapi kat orang kata siapa kudih berulak tu, ni bercanggah dengan asah akidah dalam Quran pun tak ada sebut. Quran kata massaniyad-dur, aku disentuh dengan satu mudarat, sakit. Bukan kata kudih berulak, tak ada. Tu kena faham boleh. Kalau pergi gitu pun lah. Nampak orang-orang duk mengajar pun kadang-kadang buka cerita tu. Kan? Memang ada dalam buku cerita kisah para nabi. Dalam fatwa Al-Azhar, dikeluarkan fatwa Al-Azhar tu, dia kisah ni adalah kisah Israiliyat yang direka oleh orang-orang Israel. Dia memang tak ada asas, tak ada asal lah, tak ada sana yang bersambung, tak ada. Cuma orang Israel reka cerita ni. Israiliyat ni, kisah Israiliyat ni Nabi kita suruh tawakuf. Jangan kata betul, jangan kata salah. Sebabnya orang Israel ni dia ramai Nabi. Mungkin dia dengar cerita daripada Nabi-Nabi tu, dia pun buat turun ke generasi seterusnya. Nabi kita suruh tawakuf. Jangan kata betul, jangan kata salah.
Tapi kalau hak terang-terang bercanggah dengan akidah Islam, mana boleh pergi lagi. Nah, tak boleh pergi dah. Kena tahu lah tunya. Nampak tak? Ayahnya Nabi Yusuf. Nabi Yakub kan. Kan Nabi Yusuf kan adik-beradik dia tahu ada telaga. Lepas tu Nabi Yakub teringat ke Nabi Yusuf. Teriak tu, kalau kita pergi siapa buta ni menjatuhkan martabat Rasul. Dia nak dakwah lagu mana? Buta. Dia ulama tafsir ke dalam ayat Quran dia kata dia tak nampak tu bukan buta. Sebab kalau buta bercanggah dengan akidah. Asal akidah Nabi tidaklah sampai cedera martabat dia. Buta cedera martabat Rasul. Ulama tafsir ke dia teriak tu sehingga naik selaput pada matanya, sakit. Naik selaput bukannya buta terus dah, naik selaput. Ya sakit. Dia naik selaput tu jadi tak nampak. Lepas naik selaput tu boleh siap tu. Kalau buta ni tak boleh, dia mudarat besar, dia cacat besar. Tu dah. Kalau buku dia sebut buta gitulah. Kena cermat sikit. Dia buka kita tafsir naik selapu. Naik selapu. Bukan buta. Kalau kita tafsir moden sikit, Pak Al-Azhar buat keluar apa tu, dia buat nota kaki pula. Sehingga hilang penglihatan, dia buat nota kaki pula bawah, iaitu naik selapu, bukan buta. Kerana buta ni jatuh martabat Rasul. Tu dah. Rasul jadi hamba tak boleh tu, jatuh martabat lah kalau jadi hamba. Tak ada Rasul jadi hamba. Dia kalau penyakit dia tidak sampai jatuh martabat tak apa. Kalau misalnya putus jari dia tak jatuh martabat. Putus tangan tak jatuh martabat tu. Pasal kerja dakwah dia tu boleh jalan. Kalau sampai buta tak boleh. Kalau sampai kudi orang lari tak boleh. Itu kena nyata mulai asas-asas akidah. Pak sifat wajib bagi Nabi, lawannya pak yang mustahil, sifat yang harus. Semua tu kena diperincikan mulai. Sikit dalam sifat wajib, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tabligh tu kena memperincikan mulai. Apa makna tabligh? Siddiq, apa makna siddiq? Benar lagu mana? Amanah lagu mana? Tabligh Nabi menyampai lagu mana? Pasal ada bagi Nabi susu, ada. Ada bagi Nabi susu. Nama-nama orang munafik turun kepada Nabi susu. Apa kata Nabi menyampaikan? Lagu mana? Itu kena ngaji molek. Tak masuk lagi bab dia depan lagi, lambat lagi ni. Ni selingit ni. Selingit ya. Nabi menyampaikan yang disuruh menyampai. Allah Ta'ala tak suruh nyampai, dia tak siapa lah. Dia ke amanah. Bagi Allah Ta'ala suruh siapa, dia siapa. Allah Ta'ala lagi siapa, dia kena susu. Ya amanah. Pasti Pak Tabligh menyampaikan betul lah. Menyampaikan apa yang diwajibkan dia menyampai. Tuhan suruh susu, dia susu. Nama-nama orang munafik, dia susu. Walaupun turun kepada dia pun bui ke Huzaifah bin Al-Yaman, ada yang mau pergi nama ni jangan royak siapa. Dia susu tu. Tu dah. Banyak lagi lah benda-benda dia susu. Nama Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala ada 1000 nama. 99 diberitahu kepada manusia. Padalah bilangnya dia, hak malaikat berapa? Malaikat tahu. 1000 semua sekali. Hak malaikat berapa? Cuma mana? 99 tu hak manusia. Royak ke manusia ada lebih lagi. Malaikat tahu cuma mana. Lepas tu Nabi dia tahu cuma mana. Nabi tahu lebih lagi. Dah Nabi tahu berapa, Nabi tak royak berlaku. Royak lah. Tapi dia tak royak. Dia sifat tabligh. Ada 99. Allah Ta'ala royak. Dia royak 99. Tu dah. Kalau bos mata duk mengapa tu zaman kita budak nah lah.
Cikgu suruh ngapa sifat wajib bagi rasul, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu benarlah muka peringkat kita. Jangan duk marah ke cikgu kita pula. Cikgu pun tak ajar molek dulu. Dah peringkat kita. Cepat jadi go cuma tu jelah. Anak hurai cuma mana sangat. Kita besar tu kita cari sendirilah. Huraya dia tu. Wa iqamis solah, dan mendirikan semaya. Makna mendiri semaya, mendirikan segala rukun-rukun dan syarat-syarat sah semaya. Tu. Asasnya rukun 13. Tapi sebelum maya tu bak taharah dulu, bersuci dulu. Pasal tak sah duduk dalam semaya, masuk semaya dengan tidak suci. Mesti ngaji dulu. Bak air mutlak, bak najis, jenis najis, cara menyucikan najis. Jenis najis ada dua, najis hukmi, najis aini. Lepas cara menyucikan pula. Lepas tu nak menyuci tu mesti pakai air banyak jenis pula. Air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air mutanajis, air mutaghayyar, banyak pula. Dah belajar. Lepas tu dah cuci molek dah, baru boleh belajar bab semaya. Tu. Kita ingat pengalaman kat awal-awal ngajar dulu. Dia awal-awal duk ngajar dulu ni, kita buka fardu ain lah. Moga amanat tu guru pergi lagu tu. Kita habis nak tubik tu, tanya tu guru nak ngajar gapo fardu ain je tu. Ngajar gapo lagi kat kampung. Duk balas-balas masjid-masjid fardu ain lah. Tu dah so ngajar tu. Kita buka fardu ain lah. Gapo dia tak siapa ada telinga, siapa berlaku. Mula-mula ngajar dululah. Kita buka bab fardu ain, bab air, jenis-jenis air kita duk ngajar. Ada air mutlak, ada air musyammas, mustakmal, mutaghayyar, mutanajis. Siapa ada telinga kita orang kata ngajar bab air munasabah Malaysia air Belanda. Buka baik tubik air mutlak, buka baik tubik air mutlak. Duk ngajar bab air mutanajis gapo dia kata. Bukit Afrika ni. Siapa tu telinga mu siapa tu? Ya kira air mutlak Belanda tu ngaji buat gapo, ambil semaya dengan baik tu lah. Payah gapo laginya. Padahal air mutanajis ni, air mutlak boleh jadi air mutanajis. Tak ada air sebelum di rumah nak buat basuh kecing. Masuk jambe esok lepas kecing, tengok-tengoklah ada tai cicak sebutir. Air mutanajis tak boleh pakai dah tu. Tu dah. Kena ngaji molek lah. Tapi kata Belanda air Bukit Afrika dia tu. Lepas tu habis ngaji bab air, ngaji bab wudu ke apa, siapa pula? Masjid lain-lain lah ni, kata-kata lah ni. Siapa pula ngajar bab wudu, munasabah kita habis maya yak buduk gitu. Munasabah. Lepas tu habis bab wudu ada bab tayamum. Dia kata tayamum gapo air Belanda. Tayamum ni kok negara-negara tak ada air. Baru tayamum. Padahal tayamum ni mesti tak ada air ke? Orang baru kena tayamum. Orang balut balut tangan, patah tangan kena tayamum. Bukan mesti tak ada air. Tapi siapa berlaku gitulah. Kadang-kadang siapa tahap berasa nak berhenti ngajar pun ada. Berasa nak berhenti berasa. Satu balasah tu ngajar bab fiqh dah, siapa pada bab nipah jemaah muslimat royak ke jemaah lelaki lah. Dia kata siapa kat kau ustaz mak tu duk ngajar apa bagi cemar atas balasah. Kira nipah tu bagi cemar. Dia duk ngajar apa atas balasah. Siapa kat kau ustaz mak tu? Mari ya ni pun minta maaf banyak ustaz kita tulis siapa ya ni. Kata apa? Duklah muslimat minta berhenti ngajar bab nipah tu. Lepas tu apa pula? Dia kata bagi cemar tak boleh ngajar atas balasah dia tu. Mana? Pecah belakang tu. Pecah belakang tu. Ada coti belakang tu. Ambo kata nak suruh tukar tajuk lain. Mu pakai tak ngajar dah. Kata situ ikut emo. Bimujulah. Patutnya mula. Ngajar bab akidah.
pengalaman mengajar bab akidah ni dua orang tu imam ni. Bukan kata kalau orang-orang tak main bed, duk main atas rokah, kita tak pelik lah tu. Nah, ni tu imam. Nah, kita buka bab akidah di satu masjid. Nah, tu imam ni pun pas mai esok tu dia mari. Nah, kita nak naik motor dia mari. Dia kata tak boleh ustaz buka bab akidah ni. Hang kata apa pula? Dia kata pasal orang tak boleh nak faham bab akidah ni payah. Tu dia orang tak boleh nak faham. Kata orang tak boleh nak faham. Nah, lepas tu kak hang duk tengok tadi Allah pakak tidur habis ngaji bab akidah. Dia ceritalah. Nah. Lepas tu muka dia ni orang tua kita pun tak silah. Kecik uduh mana ni. Muka dia pun orang tua. Hamba kata kalau nak ubi orang mudah faham, hamba buka surat khabar. Hamba kata dia, mudah kita baca faham lalu mudah. Dia pun senyap gitulah. Tu so satu masjid lagi kita ngajar bab akidah, ngajar malam ni esok tu imam yang naik. Tu imam yang naik ngajar pula. Ni orang siapa kita lah. 4-5 orang duduk nelefon siapa. Tu wan dan dengan ustaz tak tahu gitu. Yang ngajar pula esok dia kata, duk ngaji apa bab akidah. Tu imam ni. Ngaji apa bab akidah. Baik belajar baik kipal baik. Boleh juga cari-cari pitih. Dia peroyak ngaji bab akidah ni tak sudah dia tu. Tak sudah dia royak ayat dia tu. Tak sudah baik belajar baik kipal baik dia. Boleh cari-cari makan. Tu imam ni kalau orang kata wakah kita tak boleh. Tu imam kecil lagu tu. Mula-mula dululah. Dia mengajar orang tak faham kepentingan. Lepas tu bila kita teruk juga tu gak orang pemula faham dah. Kepentingan akidah, fiqh, tasawuf. Tu. Lah ni kalau ceramah umum tu pula orang tak si pula. Tu dah. Ceramah umum pula tak si kitab buka kitab. Tanya mana-mana pun kitab lah. Tu dah. Nak kitab pula. Tu makna ramai lagi kita ni tak lepas lagi fardu ain. Bukan sekadar tak lepas fardu ain lah. Ilmu hak wajib pun tak nyata lagi. Gapo dia ilmu wajib. Pas nak mendalami lagu mana? Hak wajib tu pun tak nyata lagi. Suasana zaman jalan doh. Dia semakin dekat dengan zaman Dajjal tu, dia semakin punuh. Tu dah siapa-siapa kekak orang nak mengucap pun tak reti belaka dah. Tak pelik lah benda tu. Mendirikan semaya dengan makna segala rukun dan syarat-syarat. Bukan sekadar duk semaya saja. Tapi kat bahasa dia dah cara dakwah ni. Kalau orang-orang tak lekat semaya lagi, kita ajak dia semaya dulu. Biarlah semaya tak sah lagi pun. Muka tak lekat semaya, tak aja semaya ayat hidup. Umur 40 tu kita nak cuek-cuek, nak tarik-tarik biar dia semaya. Tu dakwah. Cara dakwah tu kena bil hikmah lah. Kena ada hikmah kebijaksanaan lah. Ajak-ajak semaya, biarlah tak sah pun. Pada yang lekat semaya, ajar cara semaya. Hak betul. Tak okey lah. Daripada tak semaya rasung, kita nak terus buka kitab bab semaya rukun 13. Mepeh gula weh. Ajak-ajak gitu marilah masjid. Mari masjid, mari semaya, tak apa dah. Tu dah. Supaya sayang bo tu dia kata, dia tak semaya zaman dia tak semaya dulu. Ayah dia ni habis pisau. Dia malah habis pisau. Satu hari tu ayah dia pun suruh pergi jumpa dengan satu orang ni. Satu orang ni pun kata, "Guano awak tak semaya. Tak apalah awak tak semaya pun. Masuk waktu ambil semaya." Tak semaya biarlah semaya, ambil semaya gitu. Tu cara dakwah lah tu. Orang tak semaya suruh ambil semaya, masuk ambil semaya, biarlah tak semaya pun. Dia pun masuk suruh ambil semaya. Masuk asal ambil semaya tu. Pas main dengan lama-lama tu dia mari dengan sendirilah dia tu. Tak okey ambil semaya saja. Lama-lama start maya lah ni dekat. Tu cara dakwah biasalah tu. Ya.
Itulah masalah orang-orang duk mengajar budak-budak tu pun. Dia pun tak ada kefahaman juga. Kira ni geger di Kuala Lumpur. Satu tadika sahulah. Silibus dia tu dalam buku dia tu ada ditulis Allah berada di atas langit. Geger mata di Kuala Lumpur. Lepas tu ramai orang duk royak-royak gaul majlis agama pun panggil gapo semua ke apa ni HQ tadika ni kata tu silibus yang dibawa masuk oleh guru dia. Guru di Cawangnya tu buat masuk silibus tu. Dia bukan silibus rasmi dia lah. Cikgu tu pandai-pandai buat masuk. Ni ramai budak-budak jadi puno. Nah. Gitulah kita lah kena pilih main peranan molek. Kena bijaksana kita lah, pandai-pandai kita nak kecek lagu mana. Nah. Ayo gak cikgu dia. Tu orang lagu mana? Fikir-fikirlah cara. Nah. Di atas arasy. Supo berada di atas arasy. Ayat Quran istiwa. Istiwa ni makna menguasai. Nah, bukan duduk atas arasy. Nah. Ya, atau tidak bertempat lah. Tuhan ni bukan supaya kita, dia tak ada tempat. Budak boleh pahadah gitu. Dia budak cerdik sikit boleh pahadah. Kita ni ada tempat duduk sini Tuhan bukan supaya kita. Ya budak beri tanya Tuhan ni jatuh ke tino dia beri tanya budak kan. Kayak gitu Tuhan ni tak supaya kita, dia bukan jatuh, bukan tino. Gitu jelah. Asal-asal dia pun kena pandang ngatur molek. Fitnah akidah di akhir zaman. Fitnah akidah. Mendirikan semayat dan mengeluarkan zakat. Waktu bid zakat, belajar jenis-jenis zakat. Kalau waktu bid kepada orang yang salah, tak betul juga. Tak jadi juga. Kelantan tak kena. Kelantan tak kena. Kelantan mah pakar banyak mana pun tak kena. Kelantan lah. Negeri luar tu banyak-banyak. Macam wilayah persekutuan tak silap ambo. Banyaklah dia letak tu. Macam Kedah dia kecil lah. 80 gram tak silap Kedah. Mana kalau kita pakai tubuh kita 80 gram ke atas, hak lebih tu, lebih pada 80 gram kena bayar. Kedah. Gili-gili tak apa, tak ada masalah. Jangan dalam masa lah. Kelantan memang tak kena mah pakai tak kena langsung. Kelantan. Iyalah. Dia jadi gitulah mana. Kita bayar kepada orang yang salah pun tak betul juga. Ambil zakat daripada orang tak kena bayar zakat pun tak betul juga. Paknya dia. Kita tak layak waktu ambil zakat, tak wajib pun kena waktu ambil. Tak bolehlah awak nyaya juga. Gitu. Zakat bayar kepada suami. Kau tu masalah zakat fitrah tu. Zakat fitrah ni kalau perempuan tu tak ada orang yang menanggung dia. Zakat harta. Ya kena bagi kau retin ya tak gitu. Kena bagi kau jatah. Dari segi afdal lah. Dari segi afdal. Sebab suami ni dia bahagia mengurus harta. Tapi kalau dari segi bui, syarat nak terima zakat ni jangan budak-budak ya. Budak-budak tak boleh lah. Kan? Tak semaya tu memang tak boleh lah. Cuma kat ulama khilaf lagi antara sah ke dosa tu memang dosa. Bui zakat kalau tak semaya ni dosa. Tapi kat sah ke zakat tu khilaf ulama. Tak tahu tak apa lah, tak sedar usul lah. Kalau zakat ni membayar hidup. Tak payahlah. Tapi kalau budak memang tak boleh lah. Sebab budak ni dia tak ada kuasa mengurus harta. Kalau orang tua tak apa, walaupun perempuan pun.
Anak beranak kena tengok. Anak beranak ia wajib kita tanggung ataupun tidak. Hak wajib kita tanggung anak beranak ni mula-mula diri sendiri, hak wajib kita tanggung. Lepas tu bini, isteri. Lepas tu anak ia kecil. Anak kecil kita. Lepas tu bapak dulu. Bapak dulu. Ada lebih lagi mak. Bapak ke atas dah. Bapak, datuk, moye. Mak tidak ke atas. Mak saja. Mana nenek kita sebelah mak tak wajib. Tak wajib tanggung. Boleh wi. Kalau nenek kita sebelah mak boleh wi. Dia orang kita tanggung yang tak boleh beri zakat. Lepas tu lepas mak anak dia besar. Anak besar dah tapi dia miskin. Masih ada tanggungnya kita. Berkeluarga kau dia ataupun dia besar dah mampu kerja tapi miskin. Tak boleh wi, dia tanggungnya kita. Dia tu dalam tanggungnya kita. Yalah dia bekerja tapi dia miskin. Tak cukup makan ke apa, kita mak ayah ada harta wajib wi dia. Wajib pera dia. Bukan zakat, nafkah. Nafkah. Anak besar. Tapi ikut turut itulah. Mana selepas habis wi ke mak tu habis. Tak ada dah ke anak, tak apalah. Tapi kalau ada lagi wajib wi ke anak besar. Kalau dia ni perekat miskin tak cukup makan lah. Adik-beradik boleh zakat sebab dia bukan tanggungnya kita. Apa? Ya anak yang besar ya kena, ya ketujuh hamba sahaya. Tak ada lah. Jadi orang ada tanggungnya kita, wajib kita wi nafkah. Apa? Bukan zakat. Jadi orang yang bukan dalam tanggungnya, kita ada zakat, kita boleh wi walaupun kepada adik-beradik boleh wi. Sebab dia bukan tanggungnya kita. Dia fakir. Orang hak ada harta, orang hak keperluan sehari-hari dia, pendapatan dia tak sampai separuh daripada keperluan sehari. Katalah dia sehari ni dia perlu berapa. Dia tengok atas orang, ada orang tanggungnya ramai, anak ramai. Jadi kalau katalah makan sehari, kalau learning lah 10 riyal sehari ada berapa kali makan? Kau tak cukup. Taklah kalau kata dia makan hak wajib ni 2 kali sehari ya. Kalau kata nasi pagi go 5 ya, nasi petang go 5 ya. Boleh ya. Nah. Kau budak sekolah gapo lah ni nak kena bayar yuran, gingata gapo, kita bubuh dah 15 ya lah sepala. Anak dia ada 10 orang. Sehari 150 kena buat tubi. Bini pula. Jadi kita katalah dia perlu sehari pada dalam sewa rumah pula 300. Mana sehari 10 ya. Kena tambah tu keperluan dia sehari-hari. Agak-agak. Kira-kira keperluan dia kata dah 200 ya sehari. Pendapatan dia tak sampai separuh daripada keperluan. Mana 100 pun tak sampai. Hidup kayaknya boleh 20 ya sehari. Keperluan dia 200. Dia ni orang fakir. Orang miskin dia dapat lebih daripada separuh tapi tak sampai keperluan dia. Dia perlu 200, dia dapat sehari-hari 100.5. Tak sampai 200. Ni miskin. Jadi orang fakir miskin ni boleh lah kita beri zakat dia. Kalau pagi hari kira boleh, gitulah. Sebulan nak bayar rumah, bayar bil api apa total belaka, gaji dia berapa? Mudah. Kerja kilang, gaji 900. Keperluan dia dalam sebulan tu mungkin 1,500. Kurang daripada keperluan lah. Boleh terima zakat. Dia ada orang gaji hari kan. Ada orang gaji bulan. Gaji bulan mudah kira bulan lah. Masih pek kau. Mak pakai tak ada Kelantan. No, tak kena. Selagi kita duduk pakai, tak ada hak Kelantan. Kalau masih pek kena. Masih pek 20 miskol, 85 gram.
Kita sipir mah gold bar kan. Gapo lagi dia ada wafer, batu mah, skelu. Ha tu memang sipir lah, mana ada orang pakai skelu teko. Itu sipir lah. Duk sipir situ lebih 85 gram, cukup setahun kena bayar. 2.5%. Daripada harga emas tu. Hak pakai duk memang tak ada Kelantan. Dia sipir. Kena. Kena. Kalau lebih 85 gram lah. Nisab dia 85 gram. Dia ada emas, dia ada rata, ada gapo, kira-kira 90 gram. Dia tak pakai ada sipir situ. Kena lah. Apa? Atas rumah. Dah payah kali sangat. Kita dulu pakai. Oh, bibir ni. Apa beli gram kali ni harga emas semasa dah. Harga emas semasa. Harga semasa. Bukan harga beli, harga semasa. $2.72. 2.72. Pada nak tengok pula kalau emas 91 ni tu 85 gram pun tak cukup 85 gram. Emas 91 ni ke 91.9% nya. Dia tak siapa, tak wajib zakat lagi walaupun 85 gram tapi emas 91 ni tak siapa lagi. Mengeluarkan zakat kepada hak layak lah. Formula kira pun kena kira molek. Dan berpuasa di bulan Ramadan. Sudah molek puasa pertama hari ni. Berpuasa di bulan Ramadan. Amo kira satu nikmat besar lah. Kita boleh sapa di bulan Ramadan tu. So dia doa ke masuk bulan Rejab minta sapa Ramadan, nak sapa tu atas. Kau mati sehari dua nak puasa pula nah. Nak puasa lala mati. Di Perak dulu satu hari tu imam tu dia khutbah Jumaat. Minggu depan tu puasa lah. Dia pun khutbah tu dia suruh pakat-pakat doa dah. Biar siapa kita bulan Ramadan tahun depan belum tentu kita jumpa duk khutbah ni. Apa dia mati dulu. Minggu depan tak ada orang dah khutbah. Dia jemaah kecil baru je duk khutbah. Tahun depan belum tentu kita jumpa dia dulu lagi. Tu maknanya satu rezeki Tuhan kita boleh duduk bulan Ramadan tu sebaik-baik bulan. Penghulu segala bulan. Kalau penghulu hari tu Jumaat, penghulu bulan inilah Ramadan. Pahala dilipat ganda. Tu pas pula Allah Taala rezeki ke boleh duduk dalam sebaik-baik majlis pula, majlis ilmu pula. Tak ada dah sebaik-baik majlis di atas muka bumi. Ya Allah Taala membanggakan ahli-ahlinya di hadapan para malaikat. Majlis ilmu ni. Dalam hadis kursi Allah Taala sebut ahli dia. Nama orang si pula bin si pula. Di dalam majlis sekian di hadapan para malaikat. Sebaik-baik majlis pula, sebaik-baik bulan, sebaik-baik majlis ngaji pula ilmu akidah pula mengenal Allah, sebaik-baik ilmu pula. Sebaik-baik ilmu pula. Lepas tu tidak boleh pula ngaji tu di masjid pula. Di masjid tu sebaik-baik tempat di atas muka bumi pula. Asyraful makan alal ardi. Lepas tu niat iktikaf sebanyak-banyak ibadat yang Nabi buat di dalam bulan puasa. Niat iktikaf mula. Nak jadi besar pahala niat iktikaf fardu nazar dulu. Masuk masjid tegak nazar nak iktikaf selama berada dalam masjid ni. Lepas tegak niatlah, niat iktikaf lah. Tapi kalau kita nazar kena niat fardu lah. Kita masuk masjid, kita nazar. Nazar nak beriktikaf
selama berada dalam masjid ni. Nazar lah. Nah, nazar tu sebut nazar lah. Aku bernazar. Nazartu. Nah. Lepas tu niat iktikaf. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini fardhon lillahi ta'ala. Fardu. Apa fardu? Sebab kita nazar. Tidak sunat lah. Boleh pula pahala fardu. Sebaik-baik ibadat, sebanyak-banyak ibadat yang Nabi buat dalam bulan Ramadan, hak niat fardu pula, oh lagi besar. Bulan Ramadan diganda-ganda nah pula. Tu dah. Agak-agak gitu lah. Satu rezeki besar, satu nikmat besar. Dia masuk tu boleh niat lalu dah, walau sebelum duduk pun. Sebelum duduk. Cuma makna iktikaf tu duduk sebentar di dalam masjid. Mana kalau boleh lalu dia tak boleh niat iktikaf. Tapi kalau kita memang nak duduk lama, walaupun tak duduk sengoti pun duduk dia lama tu dapatlah. Boleh lah niat. Masuk tu boleh niat lalu dah. Tak perlu tunggu maya sunat ke apa, tak perlu. Mana? Aku bernazar, masuk tu aku bernazar nak iktikaf selama berada dalam masjid ni. Selama berada dalam masjid ni sebab beringat. Takut-takut kita bubuh nak iktikaf saja, takut tak ada saja kena tubi ada kecemasan gapo leh kira-kira. Jadi moleknya sahaja aku bernazar untuk beriktikaf selama berada dalam masjid ni, madum tu fihi. Selama ada dalam masjid ni. Jadi mana kita tubi pun tak ada gapo dah lah. Pasal nazar ni kena beringat wajib tunai. Kalau dia kata nak iktikaf 15 minit nazar, namun tak ada 15 minit akhir perut kamu ke. Kalau agak nak tobi nak mari gati pula Allah pula lah. Boleh kita bernazar nak beriktikaf selama berada dalam masjid ni. Lepas nazar tu niat lalu lah. Niat lalu. Niat beriktikaf fardu kerana Allah Taala, tidak sunat dah lah. Tidak. Boleh? Boleh. Dia ibadat fardu lebih besar daripada ibadat sunat. Nak dapat lebih, niat nazar lah. Niat nazar. Boleh? Semua ibadat sunat boleh niat nazar. Kalau nak dapat pahala lebih kan. Tapi beringat sikit lah, nazar tu kena pastikan tunai lah. Pasal bagi wajib. Kena tunai ke lah. Nak dapat sunat. Sunat lah. Hasil ke pahalanya. Ada setengah orang ni takut dah niat nazar, takut tak jadi. Jadi tak usah niat nazar lah kalau bimbang kan. Aku bernazar esok nak selawat 1000 kali. Dia nazar nak buat lah esok tu. Kalau tak yakin tak usah lah. Bagi wajib ni bahaya juga. Dia lah wajib sengoti ni, wajib hak asal ni tak terlaksana molek dah, duk tambah wajib lain pula. Ni. Delah pula. Ya iktikaf. Boleh. Dua-dua gig lah. Nazar tu suku. Itu kelebihan besar duduk dalam bulan Ramadan. Sebanyak-banyak ibadat yang Nabi buat dalam bulan puasa. Sebab tu kalau buka kitab fiqh pun, kitab besar, kitabul iktikaf. Kitab puasa, kitab iktikaf. Hal kira iktikaf ni ibadat sunat lah. Apa ulama bubuh dalam selepas bab puasa dalam kitab fiqh. Sebab sebanyak-banyak ibadat yang Nabi buat dalam bulan puasa. Terutama 10 akhir tu memang Nabi duduk sejik terus nah. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh niat nazar, niat iktikaf boleh lah. Kalau Masjidil Haram itu besar lagi. Kerana kelebihan tempat pula. Tidak. Tu rezeki dah ni. Bulan ni lah bulan menuai ibadah. Pahalik demo, relax ya, duduk dengar gitu ya. Kita sakit tekuk ya.
Malah nak timai terawih pula. Boleh puasa ni sorang ni kena jaga doa. Nanti timai terawih rumah tu rumah ya. Masjid itu tak berani nak ambil. Masjid ni kena sorang sedap-sedap. Kita tak sorang tak pakai gawar tak boleh juga. Boleh puasa nak jaga benar. Salah buka ikut dia sikit kena batu gapo kat sodah lalu. Nak jadi timai terawih pula. Oh, kat sorang pula. Ngajar kena kau gitu ya. Tak boleh nak nekeh sangat. Nekeh tak ada sorang malam pula, nyusah pula. Ada seorang ustaz tu sehari tu dia waktu kan pergi negeri kan. Satu hari tu dia kata dia kena 7 tempat. Nah, dia buat 3 tempat. 4 tempat lagi nebat tak ada sorang. Sorang. Itulah kelebihan berada di bulan Ramadan pula. Tak. Minta-minta dipanjangkan umur dah habis. Agak-agak. Hak mati ada bulan Ramadan pun ramai sangat. Kita sedih kali kat kalau mati bulan Ramadan lah. Walaupun comel mati bulan Ramadan ni cuma terkilir ke mana. Kadang-kadang ada orang duduk masjid ni duduk mengaji akidah, fiqh, tasawuf, duduk mengaji jaga molek dia. Tak ada sudah lah. Tak ada sudah. Buka pula mengajar lepas raya tu. Gimana baca tu? Mati kalau puasa baru ni. Tu kita terkilir sikit lah. Dia tak ada nak berabi akidah rajin ngaji. Rajin apa-apa tak ada berabi akidah fiqh tasawuf sia dia. Harap-harap tu hapung harap lah. Kau bagi habis dah ke? Harap-harap tu hapung dengan dia semangat duk mengaji tu kak. Satu orang tu lama dah ni 2012 apa 2014 dia meninggal. Kita duk mengajar tu dalam puasa sakit. Kita tengok dia. Dia kata tolonglah ustaz doa ustaz. Kita nak berabi akidah tak apa dah. Dia ni jeriklah tolonglah ustaz kita nak berabi akidah lepas raya ni kalau boleh. Tak ada gaya lah mati dia. Tu terkilir sikitlah kita. Tiap kena minta doa banyak biar dia habis akidah fiqh tasawuf ni. Yalah. Doa mulai puasa kena memperbanyak. Hak tu imam tarawih duk baca tu yalah dah tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna yalah tu. Tu kena memperbanyak mulai puasa. Dia semaya tak molek tu dia memang tak maya ke mana? Kalau orang tak sempurna maya, orang maya tak cukup gapo ni memang haram kita bagi zakat. Bukan zakat saja sedekah pun haram. Tarkis solah ni golongan meninggal ke semaya. Ya dah? Orang gila tak boleh dia tak layak urus harta. Wi kanak-beranak dia boleh lah. Nampak? Orang gila tak boleh nampak orang gila kita dia tak layak urus harta. Orang tak ada akal dia tak layak urus harta. Tidak sah wi kat orang gila. Wi makan ni biasanya zakat ni kalau atas nama zakat makin ni asasi berah. Tak kena berah kat orang gila. Ini nak orang tu. Kalau wi nasi sebuka itu tak jadi dia makin asasi. Dia lain dengan masalah haji umrah tu dia kena bayar dam tu dia boleh wi makin ni. Zakat ni makin ni asasi. Dia berah. Fidyah pun tak boleh. Fidyah dia payah lagi pada zakat sebab dia nak fakir miskin lah. Zakat orang buta boleh, orang jihad fisabilillah boleh. Kalau fidyah fakir miskin bukan asnah. Fidyah fakir miskin bukan asnah. Bukan asnah lapar. Asnah lapar tu untuk zakat. Fidyah payah lagi.
Siapa-siapa hok berasa payah nak bayar fidyah tu bagi ambo, tak apa pasal ambo transfer ke, tapi syarat dia tutup 10 hari benar puasa rasa. Masa dia nak selesai fidyah tu kan. Atak Hudaidah, Yaman. Kita ada guru kita duduk Malaysia, dia orang Hudaidah lah. Hudaidah Yaman. Syekh Mahmud Al-Wasabi. Dia kita kalau kupu-kupu video ni kan, kita pun transfer dia, tapi kena transfer awal sebab dia nak habis selesai awal. Kita transfer dia kan, dia bagilah di Hudaidah sebelum raya tu. Hudaidah ni memang tetu layak. Orang memang orang susah sungguh. Yaman. Dia dekat dengan Afrika. Di Yaman ni dekat dengan Afrika atas tu, utara tu. Di Hudaidah tu dekat dengan Afrika. Hudaidah. Kalau online tu tengoklah kita bui tu siapa dia, bui ke pusat zakat mana. Bereslah kita transfer dia kan, kita niat molek kan bereslah. Dia lah bahagian bagi. Kalau payah-payah dia atas ke majlis agama. Tanggungjawab atas dia lah ke mana. Tapi kalau siapa-siapa nak bui tu boleh bui awal lah kita atas ke Hudaidah. Baru ni pun ada dah 1000 lebih baru ni atas ke Hudaidah Yaman. Dia budak-budak pondok tutup pondok tu dia panggil jihad fisabilillah. Dia kira orang-orang berjihad. Walau kaya pun boleh. Sebab sahabat nak pergi pergi zaman itu, dia boleh terima zakat walaupun dia tu orang kaya pun. Kalau nak tidur tengah hari kakak Zuhur tidur dapat pahala qailulah pula. Ni, nak tidur bulan puasa ni tidur tengah-tengah hari lah. Dekat Zuhur. Dia ada juga pandangan qailulah ni boleh selepas Zuhur. Ada. Tak ada nak tidur bila Zuhur, lepas mai Zuhur kita tidur mata. Ada juga pandangan tu. Qailulah. Kan? Kau basah. Tak ada arah lah kau tidur juga kau tak khabar. Tapi syarat untuk dapat pahala qailulah ni kena ingat juga dia bukan tidur saja qailulah ni. Dia tak dapat pahala dengan tidur gitu. Tidur dengan niat nak mendapatkan tenaga untuk bangun tengah malam. Tu tidur qailulah asalnya. Pandangan Imam Ghazali dalam kitab Ihya dia, orang hak tidur qailulah tanpa niat nak bangun tengah malam tak dapat pahala qailulah. Dia kena niat lah nak tidur tu niat nak dapat tenaga nak bangun tengah-tengah malam kat arah. Kalau orang puas mudah nak masuk sahur. Masuk sahur pun ibadat juga. Nak masuk sahur biar tak main tahajud pun. Kalau orang jatuh tu makna kena niat tahajud. Ya lama sikit pun kau tidur nama pun tidur tak khabar. Mah pakar. Dia gili-gili lah. Kalau gili-gili tak kena. Dia duk gili semua ke? Tak cukup nisab semua. Tak cukup nisab semua. Tak cukup haul. Dia duk pakar semua, tak cukup semua haul dia tu. Dia setahun sipir baru kena zakat. Ini dia pakar semua ke? Makan mata-mata pun. Kelantan mah pakar memang tak ada. Satu-satunya negeri di Malaysia. Mah pakar tak ada zakat mah. Dan menunaikan haji lebih lama dah kita ni. Tak berasa. Tak boleh nyanyi takut orang ada kerja lah. Setengah-setengah hari mari tu ada kerja dah, aku belah kerja ni. Nyanyi kat orang. Dan menunaikan haji di Baitillah bagi mereka yang kuasa kepadanya akan jalan. Di situ wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Thumma qala al-musannif, maka nyata daripada